Salam sejahtera saya ucapkan khususnya kepada Puan Diana Peter yang mana merupakan pensyarah bagi subjek hubungan diplomasi. Dan pada kesempatan kali ini saya Yan Faizman Lius akan membahaskan beberapa perkara berkenaan dengan individu tanpa dokumen di Sabah ataupun undocumented people in Sabah. Sebelum saya membahas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu individu tanpa dokumen atau juga dikenali sebagai pendatang asing tanpa izin di Sabah, saya akan membahas dan juga menjelaskan berkenaan dengan dua peristiwa penting yang menjadi titik permulaan kepada kebanjiran warga asing di Sabah. Dua peristiwa tersebut ialah yang pertama, dasar Datuk Haris Saleh selepas pilihan raya 1981, dan yang kedua, rusuhan yang berlaku di Sabah pada tahun 1986. Pertama, saya akan bahaskan berkenaan dengan dasar Datuk Haris Saleh selepas pilihan raya 1981. Baiklah, dalam peristiwa ini, Datuk Haris Saleh yang mana merupakan Ketua Menteri Sabah pada ketika itu telah membuat sebuah dasar yang mana beliau mengizinkan rakyat Filipina dan juga Indonesia untuk menetap di Sabah atau berpindah di Sabah, dan jika mereka mendapatkan kad pengenalan tersebut, mereka berkuasa sepenuhnya untuk menetap di Sabah dan menjadi rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, walaupun dasar ini tidak dapat dilaksanakan, tetapi hal ini telah menjadi penggalak satu titik permulaan kepada penghijrahan rakyat Filipina dan juga Indonesia tanpa mempunyai dokumen lengkap ke Sabah. Seterusnya berkenaan dengan peristiwa rusuhan yang berlaku di Sabah pada tahun 1986. Untuk pengetahuan semua, rusuhan ini berlaku rentetan daripada pergolakan politik yang berlaku pada tahun tersebut. Pada ketika itu, beberapa parti politik telah bertanding dalam pilihan raya yang berlaku di Sabah dan berjaya merebut beberapa kursi untuk parti masing-masing. Dan antara parti tersebut ialah parti PBS yang mana berjaya mendapatkan sebanyak 25 kursi, dan parti USNO mendapatkan 16 kursi. Seterusnya parti Berjaya mendapatkan 6 kursi, dan parti Pasok Memogun berjaya merebut 1 kursi sepanjang pilihan raya tersebut. Rentetan daripada perkara itu, parti USNO dan juga Berjaya telah membuat pakatan dan bersama-sama membentuk kerajaan Sabah pada ketika itu. Tun Mustafa pada ketika itu sempat untuk mengangkat sumpah dan berjumpa dengan Tuan Yang Terutama Sabah TYT untuk menjadi Ketua Menteri Sabah pada ketika itu. Walau bagaimanapun, angkat sumpah tersebut dinafikan oleh parti PBS yang mana diketuai oleh Datuk Joseph Pairin Kitingan disebabkan oleh majoriti yang mereka dapatkan. Hal ini demikian karena walaupun parti USNO dan juga Berjaya bergabung, mereka hanya mendapatkan 22 kursi secara keseluruhannya, manakala PBS pula masih mendapatkan majoriti, yaitu sebanyak 25 kursi. Oleh yang demikian, pada akhirnya, Datuk Joseph Pairin Kitingan telah berjaya menjadi Ketua Menteri Sabah pada ketika itu. Namun tidak berhenti di situ, perkara ini berlanjutan sehingga mengundang amarah terutamanya kepada Tun Mustafa sendiri. Oleh yang demikian, rentetan daripada perkara itu, penunjuk-penunjuk perasaan dan juga penyokong-penyokong parti USNO telah berhimpun dan berkumpul terutamanya di tempat-tempat pusat di Sabah untuk mengadakan rusuhan. Dan pada ketika inilah banyak daripada luar yang mana merupakan individu bukan asal dari Sabah datang ke Sabah. Contohnya mereka yang daripada Pulau Gaya datang ke Sabah untuk memberikan sokongan kepada Tun Mustafa kerana
jawatan beliau telah dinafikan pada ketika itu. Peristiwa ini menyebabkan banyak kerusakan khususnya di area kota Kinabalu, Sabah, karena beberapa letupan telah dilakukan oleh penyokong-penyokong Tun Mustafa pada ketika itu. Rusuhan ini berlanjutan selama beberapa minggu dan mengakibatkan kerusakan terutamanya di Sabah. Dari sini juga bermulanya titik kebanjiran pendatang asing tanpa izin ataupun individu yang tidak berdokumen di Sabah. Semua mereka datang ke Sabah untuk memberikan sokongan kepada Tun Mustafa, yang mana mereka menginginkan agar Tun Mustafa menjadi Ketua Menteri Sabah dan mereka diberikan kerakyatan di Sabah. Oleh itu dari sini kita dapat melihat bahwa hal ini merupakan titik permulaan kepada kebanjiran pendatang asing tanpa izin di Sabah. Seterusnya saya akan membahaskan berkenaan dengan kesan negatif dan kesan positif berkenaan dengan isu individu tanpa dokumen atau dikenali sebagai pendatang asing tanpa izin di Sabah. Antara kesan negatif tersebut ialah mengganggu-gugat keseimbangan kaum di Sabah. Hal ini amat relevan karena apabila terlalu ramai pendatang asing daripada Indonesia maupun Filipina, pastinya mereka akan mendominasi kaum di Sabah, di mana mereka lebih ramai daripada penduduk asal Sabah. Dan kesan yang kedua ialah mengganggu kegiatan sosioekonomi penduduk asal Sabah. Hal ini demikian karena apabila terlalu ramai pendatang asing tanpa izin, pastinya mereka juga akan mencari pekerjaan dan hal ini akan menimbulkan persaingan yang ketara di antara pendatang asing tanpa izin dan juga penduduk asal Sabah itu sendiri. Dan kesan negatif yang seterusnya ialah peningkatan kes jenayah dan juga mengancam keselamatan penduduk asal Sabah. Hal ini tidak dapat dinafikan karena kebanyakan kes yang terjadi adalah melibatkan pendatang asing tanpa izin yang tidak mempunyai dokumen lengkap. Hal ini sebagai contoh ialah jenayah kecurian, rompakan, pembunuhan, dan banyak lagi. Kebanyakan daripada jenayah ini dilakukan oleh pendatang asing tanpa izin. Walau bagaimanapun, terdapat satu kesan ataupun sisi positif daripada hal ini, yaitu dari segi pembangunan infrastruktur di Sabah. Tidak dapat dinafikan bahwa kebanyakan infrastruktur dan juga pembangunan di Sabah dilakukan oleh buruh daripada pendatang asing tanpa izin. Hal ini demikian karena mereka tidak memilih kerja dan mereka merupakan golongan yang lebih rajin bekerja daripada penduduk asal Sabah itu sendiri. Hal ini merupakan kenyataan yang perlu ditelan oleh semua orang untuk menasabah diri agar perkara ini dapat ditangani pada masa-masa akan datang. Oleh yang demikian, walau bagaimanapun, rakyat Sabah itu sendiri bolehlah merubah pemikiran dan juga mentaliti untuk mendominasi semua peluang yang ada, khususnya dalam bidang pekerjaan yang ada di Sabah, agar perkara ini dapat dielakkan dan dikurangkan supaya kedatangan pendatang asing untuk mencari pekerjaan di Sabah menjadi lebih kurang. Kesimpulan dari perkara ini, antara satu saranan saya kepada kerajaan secara khususnya kerajaan Sabah agar harus memperketat lagi kawalan di persempadanan negara untuk mengekang kemasukan pendatang tanpa dokumen yang sah di sisi undang-undang Malaysia. Dan seperti mana yang kita lihat bahwa walaupun masih ada kesan positifnya, namun kesan negatif kedatangan individu tanpa dokumen di Sabah itu lebih banyak. Oleh yang demikian, perubahan harus dilakukan agar perkara ini tidak terus-menerus berlaku di negeri Sabah. Itu saja daripada saya, Yan Faizman, untuk kali ini. Sekian dan terima kasih.